Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama Cikgu Mai dalam Matematik Tambahan tingkatan 4, tajuk Indeks dan Logaritma. Pada hari ini, Cikgu Mai akan bantu anda dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan hukum logaritma. Jom kita mula. Okey, untuk menyelesaikan hukum logaritma, kita kena menyelesaikan masalah melibatkan hukum logaritma, kita kena ingat balik semua hukum logaritma yang telah kita pelajari. Hukum hasil darab, hukum hasil bahagi, hukum kuasa, hukum di mana log asas A sama dengan nombor adalah 1 dan log 1 sama dengan kosong. Kita kena ingat semua tu. Selain daripada tu, kita juga kena ingat semua hukum yang melibatkan indeks juga. Okey, bila masa kita perlu gunakan, kita perlu dapat melihatnya dalam soalan. Okey. Kita lihat, Cikgu Mai akan tunjukkan latih diri 4.13 dari buku teks. Okey. Okey, kita lihat soalan 1A. Kat sini, dia beri satu persamaan dalam bentuk indeks. Okey. Tetapi asasnya 4 dengan 7 kita tak boleh jadikan asas sama. Bila kita tak boleh jadikan asasnya sama, kita kena gunakan logaritma. Okey, kita letak log di kedua-dua belah. Okey. Log 4 kuasa 2x tolak 1 sama dengan log 7 kuasa x. Sebelah kiri masih 4 kuasa 2x tolak 1, sebelah kanan 7 kuasa x, tapi kita hanya letak log saja. Log ini cikgu tak letak asasnya sebab log yang kita letak ini adalah log asas 10. Okay, log asas 10 kita tak perlu letak, tak apa. Nak letak pun tak apa, tapi log asas lain kena letak. Okey, jadi seterusnya kita nampak ada kuasa dekat sini. Jadi kita kena gunakan hukum kuasa. Hukum kuasa. Hukum kuasa kita boleh letak kuasa dekat depan. Jadi kita teruskan 2x tolak 1. Kita kurungkan dia. Log 4. X ini pun sama kuasa. Gunakan hukum kuasa. Okey. Seterusnya kurungan ni kita kena buang kurungan dulu. Jadi kita kena darab. X darab 2x darab log 4. 2x log 4. Lepas tu ni pula tolak log 4 sama dengan x log 7. Okey, seterusnya kita kumpulkan. Yang ada sebutan x kita kumpul di sebelah kiri. Yang tak ada sebutan x kita bawa ke sebelah kanan. Okey. 2x ni x, jadi kita kena bawa dia ke sebelah kiri. This 2x log 4. Okay, yang ni bawa sebelah kiri jadi tolak x log 7. Dan yang tak ada x ini kita bawa sebelah kanan. Jadi log 4. Seterusnya, dekat sini kita nampak dua sebutan di mana ada sebutan x kat sini. Sebutan yang pertama ni ada sebutan x, sebutan kedua pun ada x. Jadi apa kita buat di sini, kita faktorkan. Jadi tulis x sekali sahaja, yang lain itu tak dalam kurungan. Okey. Seterusnya, kita jadikan x perkara rumus. Jadi x tinggal seorang-seorang sebelah kiri, yang lain bawa ke sebelah kanan. X darab, jadi yang darab yang ni bawa sebelah kanan jadi bahagi. Okey, sekarang tinggal nak tekan kalkulator sahaja. Okay, untuk tekan kalkulator, pastikan hati-hati ya, sebab kalau salah tekan, kita akan dapat jawapan yang salah. Jadi cikgu tunjukkan macam mana nak tekan kalkulator.
Itu cikgu Honda ke yang atas dulu. Log 4. Log 4 dan sama dengan pasti dan sama dengan bahagi yang bawah ini kena letak dalam kurungan. Kurung dulu. Okay. 2 log 4 tolak log 7 ditutup kurungan. Tekan sama dengan. Jadi kita dapat jawapannya. Buat 4 angka berarti ya. 1.6769. Jadi 6 ni jadi 7 lah. 1.677. Kita dapat jawapannya 1.677. Selesai soalan 1A. Okey, seterusnya cikgu buat soalan 1C, 1B kita tinggallah, kita buat 2 saja. Okey, kita dapat lihat 7 dengan 50. 7 dengan 50 memang kita tak boleh nak jadikan asas sama. Jadi bila kita tak boleh, maksud tak boleh ni adalah kalau 9 dengan 27 kita boleh jadikan asas 3. 9 boleh jadi 3 kuasa 2, 27 boleh jadi 3 kuasa 3. Tapi dekat sini 7 dengan 50 memang tak boleh. Jadi kalau tak boleh kita gunakan log. Jadi yang pertama tadi cikgu dah tulis satu persatu, sekarang cikgu nak terus gunakan hukum kuasa. 3x tolak 1 ini terus tulis di bawah guna hukum kuasa yang log 7. 2x log 50. Okey, cikgu letak bawah sebab guna hukum kuasa. Bila letak log, kuasa bila letak bawah. Seterusnya kita buang kurungan. 3x log 7 tolak log 7. Macam mana dapat itu? Sebab mula yang ni, lepas tu sebutan yang seterusnya yang ni. Okay. Sama dengan x log 50. Okey, sekarang ni kita nampak kat sini x, dekat sini x. Jadi kita kumpulkan yang ada sebutan x di sebelah kiri. Log 7, ni buat sebelah kiri jadi tolak x log 50. Dan tolak log 7 buat sebelah kanan jadi log 7. Okay, jadi kita seterusnya kita faktorkan x. Faktorkan x. Tulis sekali je. 7 tolak log 50. Okey, jadi sekarang jadikan x sebagai perkara rumus. X tinggal seorang-seorang kat sebelah kiri. Dan yang darab ni, buat sebelah kanan jadi bahagi. Tulis kat bawah. Okey, jadi sekarang tinggal nak tekan kalkulator sahaja. Okay, hati-hati ya, macam biasa tekan kalkulator, pastikan hati-hati. Log 7. Log 7. 7 tak? Log 9. Log 7 bahagi, pastikan buka kurungan dulu. Yang bawah ni mesti kurungkan 3 log 7 tolak log 50. Untuk kurungan kan sama dengan 1.01049. Jadi 1.010. Ambil 4 angka bererti sahaja. 1.010. Jawapan kita 1.010. Selesai soalan nombor 1.
Okey, seterusnya kita pergi ke soalan nombor 2. Selesaikan persamaan berikut menggunakan logaritma jati. Okay, logaritma jati ni apa? Logaritma asas E. Jadi kita boleh sebut sebagai ln. Okey, asas E. Okey, jadi berikan jawapan betul kepada 3 tempat perpuluhan. Okay, dia nak 3 tempat perpuluhan. Okay, jadi kita kena bagi dia 3 tempat perpuluhan. Okey, so kita tengok dulu apa kita boleh buat. Ln ini adalah logaritma asas E. Okey, jadi kita boleh tukar dia jadi asas E. Yang lain tulis balik. Okey. Kenapa kita tukar asas E ni? Sebab kita nak tukar persamaan ini daripada bentuk log, kita tukar ke bentuk indeks. Jadi, kita dah belajar sebelum ni. E ini, E, kita boleh bawa asas tu ke sebelah kanan. Dia bawa ke sebelah kanan, dia tendang 15 ni atas. Dia ambil tempat 15, jadi 15 dah jadi indeks atau kuasa dia. Kita buat dekat sini, tambah 2 jadi tolak 2. Lepas tu kita tahu kita nak X. X sama dengan E kuasa 15 tolak 2 dan 5 bawa sebelah kanan jadi bahagi. Okey, dekat sini kita boleh tekan kalkulator. Dan kita akan dapat jawapannya. Kita tekan kalkulator. Jangan tekan awal-awal, kita tekan kemudian. Okay, tadi E kuasa 15 kan? Cikgu dah tekan dah. Tolak 2. Kan sama dengan dulu. Bahagi 5. Jadi dapat jawapan dia. Dia nak 3 tempat perpuluhan. Jadi jawapan kita adalah 653.075. Selesai soalan 2A. Okey, kita lihat soalan nombor 2B. Kat sini dia dah bagi kita persamaan yang melibatkan indeks. Okay. Dan asasnya adalah asas E. Okay. Jadi apa kita buat? Kita nampak 30 darab E kuasa 2X tambah 3. 30 ni kita bawa dulu ke sebelah kanan. Jadi kita ada 145 bahagi 30. Okey. Seterusnya, buat apa? E ini indeks, okey, asas E. Jadi kita letak ln kedua-dua belah. Ln. Kita gunakan ln. Log asas E lah ln tu. Okay. Jadi kita gunakan ln E kuasa 2X tambah 3 ni. Kita boleh gunakan hukum kuasa, kita bawa ke depan. 2X tambah 3 ln E sama dengan 145 bahagi 30. 145 bahagi 30. Kita akan dapat 4.833. 4.833. Okay. Log asas E, ln asas E adalah log asas E. Ini adalah 1. Jadi sebelah kiri dah jadi 2X tambah 3 sahaja.
Seterusnya kita dah ada satu persamaan linear. Jadi selesaikanlah. X sama dengan 4,833 tambah 3 jadi tolak 3. Darab 2 jadi bahagi 2. Jadi kita akan dapat X sama dengan, tekan kalkulator, 4,833 tolak 3 bahagi 2. Dapat 0.9165. Selesai soalan 2B. Okay, seterusnya cikgu akan tunjukkan soalan 2B. Okay, dekat sini ada 30. E kuasa 2X tambah 3 sama 145. Ini telah diberi dalam bentuk indeks. Okay. Jadi apa kita buat? 30 bawa dulu ke sebelah kanan. Dia akan jadi E kuasa 2X tambah 3 sama dengan 145 bahagi 30. Okey, log asas E. Log asas E pula. Indeks asas E. Jadi kita akan logkan kedua-dua belah dengan menggunakan log asas E. Log asas E adalah ln. Jadi kita tulis ln E. 2X tambah 3, kita tahu gunakan hukum kuasa, kita boleh bawa ke depan sini. Sama dengan sebelah kanan pun jangan lupa letak ln 145 per 30. Okey. Kita tahu ln E iaitu log asas E, dia akan dapat 1. Sebab 1. Jadi sebelah kiri tinggal 2X tambah 3. Okay. Ln 145 per 30. Jadi kita boleh selesaikan persamaan linear ini ya. X jadi tajuk. 145 per 30 tambah 3 jadi tolak 3 bahagi 2. Jadi kita tekan kalkulator, kita akan dapat jawapannya. Tunjukkan. Tekan kalkulator. Kalkulator kita ln, ni tanda ln. 145 bahagi 30, tekan kurungan. 145 per 30. Tutup kurungan, tekan sama dengan. Okay, lepas tu tolak 3. Tolak 3. Tekan sama dengan. Ada 2 ni, bahagi 2. Jangan lupa tekan sama dengan dulu. Itu baru dapat bahagi 2. Sudah dapat jawapannya. Negatif 0.712. Dia nak 3 tempat perpuluhan. Jadi negatif 0.712. Negatif 0.712. Selesai soalan 2B. Asyik. Okey, kita tengok soalan 2C. Okay. Dia bagi kita persamaan dalam bentuk indeks. Di mana asas indeks ni adalah asas E. Apa kita boleh buat sama macam soalan B tadi. 5 ni bawa dulu ke sebelah kanan. 35 bahagi 5 kita akan dapat 7. Seterusnya kita logkan kedua-dua belah dengan menggunakan log asas E iaitu ln. Dan 3X tolak 4, kita tahu kita boleh gunakan hukum kuasa. Turun kat situ.
Jangan lupa sebelah sini pun mesti ln juga. Okey. Seterusnya, yang ini kita tahu tadi, ni sama dengan 1. Jadi tak payah tulis lah 1. Okey, jadi kita ada 3x tolak 4 sama dengan ln 7. Jadi selesaikan persamaan linear ini, x sama dengan ln 7 tolak 4, jadi tambah 4, darab dengan 3, bahagi 3 sebelah sini. Jadi dapat x sama dengan, tekan kalkulator, ln 7 ni, ln ni, ln 7 tambah 4, jangan terus tekan bahagi 3 mesti tekan sama dengan dulu, barulah kita boleh bahagi 3, tekan sama dengan 1.982, 3 tempat perpuluhan, dia minta 1.982, 1.982. Selesai satu. Okay, kita teruskan ke soalan 2E. 2D cikgu tak buat sebab 2D lebih kurang sama dengan soalan 2A. Jadi kita terus ke soalan 2E. Apa kita nak buat ni? Kita nampak tolak E kuasa 2X. Okay, kita bawa ke sebelah. 41 tolak 5. 1 tolak 5 jadi 3/6. Seterusnya, kita ada asas E ini. Jadi kita tahu dah tadi, kita letak ln lah kedua-dua belah. Ln 3/6, ln E kuasa 2X. 2X ni sebenarnya kita letak ke depan ni. 2X. Okay, ln E kita tahu 1. Ln E adalah log E asas E. Jadi dapat 1. Jadi ada 2X sahaja. Ln 3/6. Jadi X sama dengan ln 3/6 bahagi 2. Tekan kalkulator, kita akan dapat jawapannya. Ln 3/6 bahagi 2. 1.792. 1.792. Selesai soalan 2E. Okey, seterusnya soalan 2F. Okey. Apa perlu kita nampak dekat sini? Kita perlu melihat ln ini sebagai log asas E. Kenapa nak tulis macam tu? Saya cuba beritahu. Sebab kita nak tukar ini jadi bentuk indeks. Jadi kita tahu E ini boleh bawa ke sebelah kanan. Dia akan tendang 4 jadi kuasa. Jadi kita tukar, buang log lah nah. 1 kuasa 2, E kuasa 4. Dan tukar dari bentuk log ke bentuk indeks. Kita dah belajar dalam bahagian awal dulu. Okey, seterusnya kita nampak E kuasa 4 ni adalah satu nilai yang kita boleh tekan kalkulator. Macam mana nak tekan kalkulator? Tekan shift, tekan ln ni, dia keluar E. Tekan 4. Maksudnya E kuasa 4. Kan sama dengan, ya, kita dapat 54.598. Maksud 54.6 lah. Benarkan. Apa nak ambil tu boleh 54.598. Cuba tulis tu lah lagi tepat. 54.598. Kita ada macam ni.
boleh bagi kepada dua bahagian, iaitu X tambah 1 sama dengan punca kuasa 54.59. Okay. Dan satu lagi adalah X tambah 1 sama dengan negatif punca kuasa 54.98. Jadi kita dapat X sama dengan, tekan kalkulator lah, punca kuasa 54.598 7 itu tambah ni 1 tolak 1 jadi 6 perpuluhan 389 atau negatif dan tambah 1 jadi tolak 1 jadi negatif 7.389. Negatif 7 negatif 8, lupa tolak 1 tu. Negatif 8 dan 389. Jadi kita ada dua jawapan sebab dia kuadratik tu ya. Okey, selesai soalan 2F. Teruskan ke soalan nombor 3. Harga sebuah rumah selepas N tahun diberi oleh M260,000 darab 9/8 kuasa N. Ayat pertama, dalam ayat pertama kita ada satu maklumat, kita keluarkan, kita ada harga rumah. Sama dengan, kita tulis 260, 123, 9/8 kuasa N. Cari bilangan tahun minimum supaya harga rumah tersebut lebih daripada 300,000 buat kali pertama. N ni adalah bilangan tahun. N tahun. Bilangan tahun. Jadi so cari N lah maksudnya. Cari bilangan tahun maksudnya N sama dengan berapa. Sekarang kita dah faham soalan. Dia kata harga rumah lebih daripada. Jadi itu ayat dia. Harga rumah lebih, bukan sama lah, lebih daripada 300,000 buat kali pertama. Tak kisahlah, kemudian kita fikir. Jadi harga rumah adalah ini formulanya, maka kita pun gantilah dekat sini. 260,000 darab dengan 9/8 kuasa N lebih daripada 300,000. Jadi kita dah ada satu persamaan dekat sini. Bukan persamaan, ketaksamaan. Okay. Kalau persamaan ada sama dengan, ada tanda lebih besar lebih kecil, itu adalah ketaksamaan. Jadi kita kena selesaikan ketaksamaan ini. Boleh buat 260,000 ni bawa di sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. Jadi kosong dia potong lah. 40. Jadi tinggal 30 bagi 26 ya. 30 bahagi 26. 30 bahagi 26. Boleh dalam bentuk pecahan. Kita dapat 15/13. 15/13. Okey. Jadi dah nampak panjang-panjang tadi, banyak besar nombornya, tinggal kecil je dah. Okey, jadi kita nak buat apa kat sini?
Kita tukar jadi log lah, sebab 98 dengan 15/13 memang tak boleh samakan asas. Jadi kita gunakan log. Log n dekat sini. Log 9/8 lebih besar daripada, sebelah kiri letak log, sebelah kanan pun mesti letak log. 15/13. Jadi kita dapat n lebih besar daripada log ini bagi log ni lah. Okey, tekan boleh. 15/13 dengan log 9/8. Macam selesa je nak tekan kalkulator lah. Tapi tak apa, jangan risau. Kita tekan pelan-pelan lah. Besar daripada mana kalkulator kita. Tekan kalkulator. Hati-hati tekan lah. Tekan log. Ini mesti dalam kurungan lah. 15/13. Kurungan dan sama dengan, kita dapat yang atas. Sekarang ni bahagi yang bawah. Bahagi log 9/8. 9/8. Tekan sama dengan, jadi kita dapat jawapan dia 1.21. Tambah lebih daripada 1.215. 1.215. N lebih daripada 1.215. N ini adalah bilangan tahun. Bilangan tahun dia tak boleh perpuluhan. Jadi kita dapat N kita dalam bentuk integer. N sama dengan 2. Ini bukan kes bundar. Ini adalah kes kita. Kalau 1 tahun, dia masih lagi kurang daripada 1.215. Jadi kita kena ambil nombor bulat yang terhampir dengan 1.215 ni. Tapi kena lebih sebab sini tanda lebih. Lebih besar daripada. Jadi kalau ambil 1, dia dah kurang daripada. Jadi kita ambil 2 lah. Jadi kita dapat bilangan tahunnya adalah 2 tahun. Selesai soalan 3. Kita teruskan ke soalan nombor 4. Kata jumlah simpanan sebuah syarikat selepas N tahun diberi oleh, ini persamaannya. Jumlah simpanan. Bilangan tahun minimum. Supaya simpanannya melebihi 4,000. Sama macam soalan nombor 3 lah. Kurang sama. Cikgu rasa cikgu tak perlu tunjuk lah. Untuk tunjukkan persamaan yang kita boleh tulis. Ketaksamaan. Dia kata jumlah simpanan melebihi. Jadi jumlah simpanan adalah 2,000. Soalan nombor 4 lah. 2,000 darab 1 tambah 0.07 kuasa N melebihi 4,000. Melebihi baca sebagai simbol ketaksamaan lebih besar daripada. Jadi kita perlu selesaikanlah ketaksamaan ini. Macam nak selesaikan? 2,000 bawa 2 sebelah kanan. Jadi 4,000 bagi 2,000 jadi 2. Kita ada 1 tambah 0.07 N lebih daripada 2. Sebab 4,000 bagi 2,000. 2.
Okey, sekarang kita perlu selesaikan. Kita nampak indeksnya adalah pemboleh ubah N, ya. Jadi dekat sini kita perlu buat apa? Kita perlu log. Okey, gunakan log. 1 tambah dengan 0.07, kita jadi 1.07 lah. Jadi kita gunakan log N, log 1 tambah 0.7 jadi 1.07. Lebih besar daripada 2. Dan tinggalkan N, 2 bahagi log 1.07. N lebih daripada, tekan kalkulator, 2 bahagi log 1.07 kan sama dengan dapat 68.06. 68.06 lebih daripada, jadi N sama dengan 69. Okey, 69. Jadi selesai soalan 4. Okey, kita buat apa ni? Kita logkan kedua-dua belah. Jadi jangan lupa N log 1.07. 1 tambah 0.07 jadi 1.17. Besar daripada log 2. Jadi kita dapatlah N lebih besar daripada log 2 bahagi log 1.07. Jadi N lebih besar daripada, tekan kalkulator, log 2 bahagi log 1.07. Terdapat 10.2. 10.2 lebih besar daripada, jadi N kita sama dengan 11. Okay, selesai soalan nombor 4. Okey, kita teruskan ke soalan 6. Ya. Soalan 5 cikgu nampak lebih kurang sama dengan soalan 3 dengan 4 tu. Jadi cikgu akan buat soalan nombor 6. Okey, tekanan udara bagi ketinggian 10 km di atas paras laut diberi oleh, kita ada satu persamaan P. P ni adalah tekanan udara. Okay. P sama dengan 760 E kuasa negatif 0.125 H. Okey. Bagi ketinggian 10 km di atas paras laut diberi oleh. Okay. H ialah ketinggian. Jadi H ini adalah ketinggian. P adalah tekanan. Dalam kilometer lah. Dan E sama dengan 2.718. Kita bagi kat sini 2.718. Okey. Cari ketinggian di atas paras laut jika tekanan pada ketinggian tersebut ialah 380. Tekanan ada 380. Jadi tekanan ini adalah tekanan. Tekanan adalah P. Pressure. Okay. P. Jadi kita tahu P adalah 380. 760. E dia ada bagi 2.718. 8 dan negatif 0.125 H. Jadi setelah kita gantikan nilai-nilai yang diberi, maka kita hanya ada satu pemboleh ubah yang tak diketahui, iaitu H yang dia suruh cara itu. Jadi kita kena selesaikanlah. Okey, macam mana nak selesaikan? Kita nampak dia duduk kat sini. Selesai. Yang ni tak boleh darab. Ini bawa dulu sebelah kanan.
sebelah kiri. 380 bahagi 760. Bawa 380 bahagi 760. Kita tak boleh darab tu sini ya, sebab ini ada kuasa ni, jadi tak boleh darab. Okay, jadi kita ada dekat sebelah sini 2.718 kuasa negatif 0.125 H. Jadi tekan kalkulator 380 bagi 760 bagi 760, kita akan dapat 0.5. Sini 0.5. Okey. Nampaknya kita kena logkan kedua-dua belah. Okey, mari logkan. Letaklah log 0.5. Okey, dan ini dah 0.125 H log 2.718. Okey, apa kita boleh buat? Seterusnya kita jadikan ini tajuk kan. Okey. Jadi kita dapat kat sini negatif 0.125 H sama dengan log 0.5 bahagi. Ini tinggal sorang-sorang lah kan. Ini bawa dia jadi bahagi. Jadi log 0.5 bahagi log 2.718. Jadi kita ada ni, tekan kalkulator, log 0.5 bahagi log 2.718. Terdapat negatif 0.6932 dan terdapat H. Maaf, belakang cikgu tak nampak. Kita tengok 0.6932 bahagi negatif 0.125 H sama dengan, tekan kalkulator lagi, bahagi negatif 0.125 sama dengan 5.546. Selesai soalan nombor 6. Okey, kita dah berjaya selesaikan latih diri 4.13 dan kamu dah boleh bersedia untuk buat latihan dalam buku modul kamu. Okey, kita dah selesaikan tajuk indeks set dan logaritma iaitu bab 4. Jadi inilah rumusan dalam bab 4 ya. Ringkas sahaja, indeks set dan logaritma. Indeks, hukum indeks, ini dah belajar di tingkatan 3, ingat hukum-hukum ini. Lepas tu yang melibatkan set, okay, macam mana nak meringkaskan set, okay. Konjugat, okay. Dan apa lagi yang kita buat sebelum ni, ingatlah balik. Hasil darab, okay. Bila jadi hasil bahagi macam mana, bila darabkan kurungan ni jadi macam ni, okay. Ini semua hukum set dah. Seterusnya yang terakhir kita dah buat logaritma juga, okay. Hukum-hukum logaritma di samping ada yang basic yang kita ada belajar lah, asas log, asas A sama dengan 1 dan log 1 adalah kosong. Okay. Jadi selesai bab 4. Jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya, iaitu bab 5 dalam siri yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.